Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah pada hari yang penuh barakah ini. Saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama memulakan satu perjalanan yang luar biasa, menyelami lautan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran, kitab suci yang menjadi panduan hidup umat Islam sepanjang zaman. Hari ini, saya nak ajak Anda semua menyelam ke lautan ilmu Al-Quran, kitab agung yang simpan banyak sangat keajaiban. Setiap helaian, setiap ayat, menyimpan rahsia dan hikmah yang menanti untuk diterokai. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tapi satu sumber inspirasi yang mampu mengubah cara kita melihat dunia. Al-Quran ni bukan setakat panduan untuk kita beribadah, tapi juga sumber ilmu yang tak lapuk dek zaman. Ia sentiasa relevan, walaupun zaman berubah. Dari soal kehidupan seharian, hubungan sesama manusia, hingga kepada persoalan alam semesta, semuanya ada dalam Al-Quran. Ia buktikan kebenarannya melalui fakta yang hanya sains moden je boleh buktikan. Banyak penemuan saintifik hari ini sebenarnya telah disebut dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu, membuktikan keagungan wahyu Allah. Dalam perkongsian ni, kita akan tengok 6 bab awal dari sebuah buku yang kumpul semua keajaiban Al-Quran ni. Setiap bab membawa kita menyelusuri pelbagai aspek keajaiban yang terkandung dalam ayat-ayat suci, dari sains, sejarah, hingga falsafah kehidupan. Kita akan tengok macam mana Al-Quran, cerita pasal penciptaan alam semesta, kisah para nabi, pasal bintang-bintang, pasal biologi, dan banyak lagi dengan sangat tepat. Setiap kisah dan fakta yang dikongsikan bukan sekadar untuk diketahui, tapi untuk direnungi dan dihayati. Bukan tu je, kita akan terpegun dengan struktur matematik dan corak nombor yang tersembunyi di sebalik ayat-ayat suci ini. Keindahan dan keunikan susunan ayat-ayat Al-Quran membuktikan ia bukan hasil ciptaan manusia, tapi wahyu dari Allah yang maha bijaksana. Jom kita mulakan pengembaraan ilmu ni dengan niat nak dekatkan diri kita dengan Allah. Niat yang ikhlas akan membuka pintu hati kita untuk menerima cahaya ilmu dan hidayah darinya. Bersedialah untuk rasa kagum, dapat inspirasi, dan insya Allah, iman kita makin bertambah. Semoga perjalanan ini memberi manfaat, menambah keyakinan dan mendekatkan kita kepada Allah. Jom kita letakkan dan hayati keindahan serta keajaiban Al-Quran bersama-sama. Bab pertama, penciptaan alam semesta. Sejak zaman dahulu, manusia tertanya-tanya bagaimana alam ini bermula. Dalam pelbagai tamadun, pelbagai teori dan mitos dicipta untuk menjelaskan asal-usul langit dan bumi. Namun, Al-Quran telah mengupas rahsia ini lebih 1400 tahun lalu. Dalam surah Anbiya ayat 30, Allah berfirman bahawa langit dan bumi pada asalnya bercantum rapat, kemudian dipisahkan, fatab. Ayat ini memberi gambaran jelas tentang satu permulaan tunggal bagi alam semesta, sebelum berlakunya pemisahan yang membentuk segala yang kita lihat hari ini. Konsep ini sangat mirip dengan teori Big Bang yang dikemukakan oleh saintis moden, di mana alam semesta bermula dari satu titik padat yang sangat kecil, lalu mengembang dengan hebat. Proses pengembangan ini masih berlaku hingga kini, membentuk galaksi, bintang, dan planet. Persoalannya, bagaimana Nabi Muhammad SAW, seorang yang tidak tahu membaca dan menulis, boleh mengetahui fakta saintifik ini tanpa sebarang teknologi canggih? Jawapannya hanya satu, wahyu daripada Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala rahsia alam. Keajaiban nombor juga terserlah. Surah ke-21, ayat ke-30. Angka ini sering dikaitkan dengan pengiraan astronomi dan penemuan sains, seolah-olah ada rahsia tersembunyi yang menanti untuk diterokai. Menariknya, perkataan langit dan bumi disebut berulang kali dalam Al-Quran dengan jumlah yang seimbang. Ini menunjukkan keseimbangan dan kesempurnaan ciptaan Allah, seolah-olah setiap ayat disusun dengan penuh hikmah dan teliti. Satu ayat ini sahaja sudah cukup untuk membuktikan bahawa sumber ilmu ini datang daripada Yang Maha Mengetahui, bukan hasil rekaan manusia biasa. Ia menjadi bukti mukjizat yang kekal sepanjang zaman. Al-Quran mengajak kita untuk terus mengkaji alam, mencari tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya dalam setiap ciptaan, dari bintang di langit hingga zarah terkecil di bumi. Semakin maju sains dan teknologi, semakin jelas kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Penemuan baru seringkali mengesahkan apa yang telah disebut dalam kitab suci ini sejak berabad-abad lalu. Inilah mukjizat yang tidak lapuk dek zaman, petunjuk dan cahaya untuk seluruh manusia, dari dulu hingga kini. Bab kedua, kisah bahtera Nabi Nuh AS. Al-Quran sebut bahtera itu dibina dari papan dan paku dusur.
Satu teknologi yang kira majulah masa itu. Lepas banjir, bahtera berlabuh dekat Gunung Judi, yang sekarang ni dikenali sebagai Cudi Dagi di Turki. Penemuan arkeologi sahkan lokasi ini. Keajaiban angka perkataan laut dan darat disebut dalam nisbah yang hampir sama dengan peratusan air dan daratan di bumi. Ini buktikan betapa telitinya firman Allah. Setiap perincian dalam kisah ni adalah bukti ilmu Allah melangkaui zaman. Al-Quran bukan setakat cerita, tapi juga petunjuk saintifik dan matematik. Subhanallah hebatnya wahyu ni. Bab ketiga, kedudukan bintang-bintang. Surah Yasin ayat 40. Tiap-tiap satunya beredar di orbitnya masing-masing. Sains moden buktikan bintang, matahari dan galaksi bergerak dalam orbit, fakta yang hanya diketahui ribuan tahun kemudian. Struktur ayat kullun fi falakin yasbahun, ini adalah palindrom, dia gambarkan pergerakan berulang dalam orbit. Cantik bahasa dan tepatnya sains bersatu dalam satu ayat. Perkataan matahari dan bulan disebut seimbang, tunjuk keharmonian sistem cakrawala. Surah Yasin ni orang panggil jantung Al-Quran, sebab ada isyarat kejadian alam dalam tu. Setiap bintang yang berkelip tu adalah zikir kepadanya, bergerak ikut aturannya. Satu lagi bukti keagungan Al-Quran. Bab keempat, rahsia cap jari. Surah Al-Qiyamah, ayat 3-4. Allah mampu susun balik hujung jari manusia. Sains moden buktikan cap jari setiap manusia ni unik, walaupun kembar seiras. Al-Quran dah tunjuk keunikan ni berabad sebelum manusia tahu. Ayat pasal banan ni ada dekat kedudukan istimewa dalam musyaf, tunjuk keistimewaannya. Setiap kali kita guna cap jari, ingatlah ia adalah tanda kebesaran Allah. Kalau Allah mampu cipta berbilion korak cap jari, dah tentu dia mampu bangkitkan manusia semula. Bukti logik dan saintifik kekuasaan Allah. Subha ajaiban dekat ujung jari kita. Bab kelima, fenomena dada sempit dekat tempat tinggi. Surah Al-An'am, ayat 125. Allah ibaratkan hati yang sesak macam mendaki ke langit. Sains moden buktikan, makin tinggi kita naik, tekanan udara dan oksigen makin kurang, buat dada rasa sempit. Zaman Nabi dulu, manusia tak tahu lagi pasal fenomena ni. Al-Quran bukan je tepat dari segi sains, tapi juga mendalam dari segi makna. Hati yang tertutup kepada kebenaran diibaratkan macam paru-paru yang tak cukup oksigen. Angka 125, Imam Nawawi lambangkan 5 rukun Islam. Dada yang lapang terima Islam, dada yang sempit tolak asas-asas ni. Kaitan antara nombor fisiologi dan spiritual ni buktikan hebatnya reka bentuk firman Allah. Satu lagi jaringan keajaiban Al-Quran. Bab ke-6, proses penciptaan manusia. Surah Al-Muminun ayat 12-15, Al-Quran hurai peringkat perkembangan embrio, nutfah, alaqah, mudghah dengan tepat. Alaqah maksudnya sesuatu yang melekat, lintah dan segumpal darah. Semua ni gambarkan embrio masa peringkat awal. Lepas tu, mudghah, segumpal daging yang dikunyah, gambarkan pembentukan tulang belakang. Urutan ni sama sebiji dengan penemuan embriologi moden. Pakar embriologi dunia pun mengaku ketepatan istilah Al-Quran. Perkataan insan disebut 65 kali dalam Al-Quran, bentuk corak matematik yang menakjubkan. Setiap perincian ni terancang dan sempurna. Al-Quran buktikan kebenarannya melalui ilmu dan angka. Satu lagi mukjizat yang tak boleh disangkal. Selepas kita menyaksikan 6 bab keajaiban yang menakjubkan ini, mari kita luangkan masa sejenak untuk benar-benar merenung dan berfikir. Cuba bayangkan betapa luar biasanya semua ini. 1400 tahun yang lalu, di tengah masyarakat Arab yang kebanyakannya buta huruf, Al-Quran diturunkan dengan fakta-fakta saintifik yang sangat tepat dan mendahului zaman. Pada waktu itu, tiada teknologi canggih, tiada makmal, dan tiada akses kepada ilmu pengetahuan moden seperti hari ini. Mustahil semua pengetahuan ini adalah hasil rekaan manusia biasa, apatah lagi dalam suasana yang serba kekurangan. Akal manusia, walau secerdik manapun, pasti ada batasnya. Kalau satu fakta sains boleh jadi kebetulan, tapi bila banyak fakta dari pelbagai bidang seperti astronomi, biologi, dan geologi disebut dengan tepat dalam satu kitab, itu bukan lagi kebetulan. Ia benar-benar mustahil untuk direka tanpa bantuan dari sumber yang maha mengetahui. Setiap bab yang kita pelajari tadi adalah bukti yang sangat kukuh. Apabila semua bukti ini digabungkan, ia membentuk satu hujah yang sangat kuat dan tidak boleh disangkal oleh sesiapa pun yang berfikir secara jujur. Al-Quran bukan sekadar buku sains, tetapi ia adalah petunjuk yang penuh dengan tanda-tanda kebesaran Allah.
yang mengajak manusia berfikir dan mencari kebenaran. Bagi masyarakat Arab dahulu, keindahan bahasanya sudah cukup untuk membuat mereka kagum dan terpesona. Namun bagi kita hari ini, penemuan sains moden semakin mengukuhkan kebenaran yang terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang hidup, sentiasa relevan dan tidak pernah lapuk di telan zaman. Ia terus memberi inspirasi dan jawaban kepada persoalan manusia sepanjang sejarah. Semakin maju ilmu dan teknologi manusia, semakin banyak rahasia dan keajaiban Al-Quran yang terbongkar. Setiap penemuan baru seolah-olah membuka satu lagi pintu kepada kebenaran wahyu ini. Jadi, tiada alasan lagi untuk kita ragu-ragu dengan sumber wahyu ini. Al-Quran adalah petunjuk yang pasti, dan ia menanti untuk diterokai oleh sesiapa sahaja yang ingin mencari kebenaran. Sahabat-sahabat sekalian, kita dah sampai ke penghujung perkongsian. 6 bab pertama ni baru permulaan dari lautan keajaiban Al-Quran. Jadikanlah perkongsian ni sebagai titik permulaan untuk lebih mendalami Al-Quran. Luangkan masa setiap hari, walau satu ayat pun, untuk baca dan faham tafsirnya. Kongsikan keajaiban ni dengan keluarga dan kawan-kawan, biar cinta pada Al-Quran terus mekar. Gunakan media sosial untuk sebarkan ilmu yang bermanfaat. Setiap kebaikan yang dikongsi, pahalanya mengalir berterusan. Marilah kita berdoa agar Allah bagi kekuatan untuk terus cintai dan amalkan Al-Quran. Teruslah mengkaji, terpegun dan kongsi keajaiban Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku Keajaiban Al-Quran, Mukadimah untuk bab 1 hingga 6. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Al-Quran, kitab suci yang diturunkan lebih 1400 tahun lalu, bukan sahaja panduan rohani, tetapi juga khazanah ilmu yang mendahului zaman. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 1 hingga 6 membawa kita menyelami penerangan saintifik dan corak nombor yang memukau, selari dengan penemuan sains moden. Dari penciptaan alam semesta hingga keajaiban embriologi manusia, bab-bab ini mendedahkan bagaimana Al-Quran merangkumi ilmu yang hanya disahkan berabad-abad kemudian. Jom, kita teroka gambaran keseluruhan keajaiban ini dan mengapa buku ini wajib dibaca. Gambaran keseluruhan, bab 1 hingga 6. Buku ini mengajak kita merenung kebesaran Al-Quran melalui 6 bab awal, yang setiap satunya menonjolkan keajaiban saintifik dan numerikal yang luar biasa. Bab 1. Penciptaan alam semesta. Meneroka penerangan Al-Quran tentang asal-usul alam melalui istilah ratak dan fat. Selari dengan teori Big Bang, serta ramalan Big Crunch, 2.4. Disokong oleh corak nombor seperti perkataan ke-300 dalam surah Al-Anbiya. Bab 2 Bahtera Nabi Nuh, menyelami ketepatan Al-Quran tentang pembinaan bahtera dengan papan dan paku, dan lokasinya di Gunung Judi. Disahkan oleh penemuan arkeologi, dengan corak nombor seperti kekerapan bampa 3 kali nama Nuh. Bab 3 Kedudukan bintang, mengupas penerangan tentang kedudukan bintang-bintang, 56-76. Yang mencerminkan mekanik angkasa lepas, mendahului astronomi moden dengan corak nombor yang berkait dengan struktur Al-Quran. Bab 4, Cap Jari, mendedahkan keajaiban istilah banan, yang merujuk keunikan cap jari, disahkan pada abad ke-19, dengan corak nombor seperti ayat ke-5555 dalam Al-Quran. Bab 5, Keluasan dada, menonjolkan penerangan tentang kesukaran bernafas di altitud tinggi, selari dengan fisiologi moden, dengan corak nombor seperti hubungan ayat 125 dengan 5 rukun Islam. Bab 6, Penciptaan manusia, meneroka peringkat embriologi dalam ayat 23-12, yang menggambarkan fase seperti nutfah dan alaqah, disokong oleh sains moden dan corak nombor seperti 29 perkataan dalam ayat ini. Mengapa bab ini penting? Bab 1 hingga 6 dalam buku ini bukan sekadar penerangan tentang fase saintifik, tetapi juga bukti kebenaran ilahi Al-Quran. Setiap bab menggabungkan keajaiban saintifik, penerangan Al-Quran tentang alam semesta, arkeologi, astronomi, biometrik, fisiologi dan embriologi, mendahului penemuan sains moden, mustahil diketahui pada abad ke-7 tanpa wahyu ilahi. Corak numerikal, corak nombor seperti ayat ke-5555, kekerapan perkataan dan hubungan dengan 14 surah menunjukkan ketelitian matematik yang bukan kebetulan. Logik ilahi, ketidakmungkinan manusia pada zaman itu menghasilkan ilmu sebegini, mengukuhkan hujah bahawa Al-Quran adalah firman Allah. Buku ini mengajak kita melihat Al-Quran bukan sahaja sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai sumber ilmu yang relevan hingga akhir zaman. Kesimpulan dan seruan.
Bertindak bab 1 hingga 6 dalam buku ini membawa kita dalam perjalanan menakjubkan melalui keajaiban Al-Quran, dari ciptaan alam hingga rahasia penciptaan manusia. Setiap bab mengukuhkan keimanan kita dan membuktikan Al-Quran adalah panduan ilahi yang merangkumi ilmu saintifik dan matematik yang luar biasa. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, mulakan dengan bab 1 hingga 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia, dari bintang di langit hingga setiap nafas kita. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban saintifik dan numerical dalam bab 1 hingga 6? Bab manakah yang paling memukau Anda? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Simetri dan Harmoni. Bab 1 hingga 6. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun lalu, bukan sahaja kitab suci, tetapi juga karya ilahi yang mempamerkan simetri dan harmoni luar biasa dalam penerangan saintifik dan corak nombornya. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 1 hingga 6 membentuk satu kesinambungan yang menakjubkan, mengaitkan penciptaan alam, sejarah, astronomi, biologi, dan fisiologi dengan ketepatan sains modern. Jom, kita teroka bagaimana simetri dan harmoni ini terserlah melalui tema, nombor, dan logik dalam buku ini. Simetri tematik, keajaiban saintifik merentasi bab-bab 1 hingga 6 dalam buku ini membentuk simetri tematik dengan menghubungkan penerangan Al-Quran kepada penemuan sains modern, menunjukkan kesatuan ilmu ilahi. Bab 1, penciptaan alam semesta, istilah ratak dan fatk, mencerminkan teori Big Bang dengan Dukhan, selari dengan fasa plasma, dan melipat langit, merujuk Big Crunch. Bab 2. Bahtera Nabi Nuh, penerangan papan dan paku, limbu plas, dan gunung judi, selari dengan muan arkeologi, membezakan Al-Quran daripada sumber lain. Bab T. Kedudukan bintang-bintang, 5 pangprat julang menggambarkan orbit angkasa, mendahului astronomi modern. Bab 4. Cap jari, istilah banan, merujuk keunikan cap jari, disahkan pada abad ke-19 melalui biometrik. Bab 5, keluasan dada, sempit dada, dan mendaki ke langit. Nan Li mencerminkan fisiologi pernafasan di altitud tinggi, disahkan pada abad ke-20. Bab 6, penciptaan manusia, peringkat embriologi seperti nutfah dan alaqah 12, selari dengan penemuan mikroskop modern. Simetri ini terletak pada bagaimana setiap bab mengaitkan ayat Al-Quran dengan bidang sains yang berbeza, kosmologi, arkeologi, astronomi, biologi, fisiologi, namun bersatu dalam membuktikan Al-Quran mendahului zaman. Harmoni numerical, corak nombor yang konsisten. Harmoni numerical dalam bab 1 hingga 6 menunjukkan ketelitian matematik Al-Quran yang tidak mungkin kebetulan. Bab 1, perkataan awalam, adalah ke-300 dalam surah Al-Anbiya, selari dengan nombor ayat 30, dan berkait dengan 114 surah. Bab 2, Al-Fulk muncul dalam ayat dengan baper 3 perkataan, 2044, selari dengan baper 3 kali nama Nuh, dan 191, nombor perdana ke baper lagi huruf dalam ayat Bahtera. Bab 3, ayat 56776, dalam surah ke-56 berkait dengan jumlah 114 surah, menunjukkan struktur numerikal yang konsisten walaupun kurang terperinci. Bab 4, ayat 754 adalah ayat ke-5555 dalam Al-Quran, dengan hubungan kepada surah Al-Insan, mencerminkan tema penciptaan. Bab 5, ayat 6-25 berkait dengan 5 rukun Islam, dan struktur ayat selari dengan 111 surah melalui hubungan numerikal. Bab 6, ayat 23-11 mengandungi 29 perkataan, nombor perdana, dan nutfah muncul 12 kali, dengan surah ke-23 berkait dengan 111 surah. 111 3-8, hampir 39. Harmoni ini terletak pada penggunaan nombor perdana, kekerapan perkataan, dan hubungan dengan 111 surah, membentuk satu struktur matematik yang konsisten merentasi bab. Logik harmoni, bukti sumber ilahi logik yang menyatukan bab 1 hingga 6 adalah hujah bahawa penerangan saintifik dan corak nombor ini mustahil dihasilkan oleh manusia pada abad ke-2. Ketidakmungkinan pengetahuan manusia. Tiada teknologi seperti teleskop, mikroskop, atau alat ukur tekanan ada wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW untuk mengetahui fakta tentang Big Bang, fosil bahtera, orbit bintang, cap jari, fisiologi altitude, atau embriologi. Complexity numerical, corak seperti ayat ke-5555,
Bapa 3 kali nama Nuh, atau 29 perkataan memerlukan analisis matematik canggih yang tidak tersedia pada masa itu. Kesatuan Ilahi, buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan keselarian antara ayat, sains dan nombor, menjadikan Al-Quran bukti kebenaran yang harmoni. Harmoni ini mengukuhkan bahawa Al-Quran adalah firman Allah, dengan setiap bab memperkuat hujah ini melalui sudut saintifik dan numerikal yang berbeza, namun saling melengkapi. Kesimpulan dan seruan bertindak. Bab 1 hingga 6 dalam buku ini mempamerkan simetri dan harmoni Al-Quran melalui penerangan saintifik yang mendahului zaman, corak nombor yang menakjubkan, dan logik ilahi yang tidak dapat disangkal. Dari penciptaan alam hingga embriologi manusia, bab-bab ini bersatu dalam menunjukkan Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini. Teroka bab 1 hingga 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati simetri dan harmoni Al-Quran yang memukau dunia, dari ciptaan langit hingga keajaiban setiap nafas kita. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang simetri dan harmoni dalam bab 1 hingga 6? Bagaimana keajaiban ini mengukuhkan keimanan Anda? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kiraan, Operasi, dan Logik. Bab 1 hingga 6. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 1 hingga 6 mendedahkan keajaiban saintifik dan numerikal yang memukau, dari penciptaan alam hingga embriologi manusia. Bahagian kiraan, operasi, dan logik dalam setiap bab menunjukkan ketelitian matematik dan kebenaran ilahi Al-Quran. Berikut adalah penerangan langkah demi langkah tentang bagaimana kiraan dilakukan, operasi matematiknya, dan mengapa ini penting berdasarkan buku ini. Jom, kita selami. Bab 1. Penciptaan alam semesta, kiraan, langkah demi langkah. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Anbiya bab 10. Perkataan pertama, bukankah adalah perkataan ke-300 dari permulaan surah dalam teks Arab Standard. Langkah 2, bandingkan nombor 300 dengan nombor ayat 30, menunjukkan hubungan nodorku. Langkah 3, kaitkan dengan jumlah 11 surah Al-Quran, kerana 114 adalah kelipatan 3, dan 300 berkait dengan struktur keseluruhan. Operasi, bagaimana korak berfungsi? Langkah 1, hitung perkataan dari ayat 1 hingga 21-30 dalam surah Al-Anbiya menggunakan teks Hafs, menghasilkan 300 perkataan. Langkah 2, lakukan operasi pembahagian. 300 waras 10 waladi 30, selari dengan nombor ayat 30. Langkah 3, analisis hubungan dengan 11 surah, 11 wa 3 wa 38, menunjukkan corak numerikal yang berkait dengan struktur Al-Quran. Logik, mengapa ini penting? Langkah 1, penerangan Ratak dan Fat, selari dengan Big Bang, fakta yang hanya disahkan pada abad ke-20. Langkah 2, corak nombor 7 dan hubungan dengan 11 surah, memerlukan analisis matematik canggih, mustahil pada abad ke-7 tanpa komputer. Langkah 3, hujah buku ini, hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan saintifik dan corak nombor sebegini, membuktikan Al-Quran adalah wahyu. Bab 2, Bahtera Nabi Nuh Kiraan, langkah demi langkah. Langkah 1, kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Baqarah 2:1-4 dan Al-Qamar 5:4-11. Perkataan Al-Fulk dalam 2:1-4 muncul dalam ayat dengan 43 perkataan. Langkah 2, hitung kekerapan nama Nuh dalam Al-Quran, yaitu bapa 3 kali. Langkah 3, hitung huruf dalam Al-Fulk merentasi ayat berkaitan Bahtera 2:1-4, menghasilkan 191 huruf, nombor perdana ke bab 3. Operasi, bagaimana korak berfungsi? Langkah 1, hitung perkataan dalam ayat 2:1-4, menghasilkan bab 3 perkataan. Langkah 2, analisis kekerapan Nuh menggunakan Concordance Al-Quran, mengesahkan bab 3 kali. Langkah 3, hitung huruf Al-Fulk, Alif, Lam, Fa, Lam, Kaf, dalam ayat 2:11, menghasilkan 91, dan sahkan 191 sebagai nombor perdana ke bab 3. Logik, mengapa ini penting? Langkah 1, penerangan papan dan paku, dan Gunung Judi 1904, selari dengan penemuan arkeologi modern, tidak diketahui pada abad ke-7. Langkah 2, korak bab 3 dan 191, memerlukan pemahaman matematik tentang nombor perdana, yang tidak wujud pada masa itu. Langkah 3, buku ini berhujah, corak ini dan ketepatan sejarah hanya mungkin dari sumber ilahi. Bab 3, kedudukan bin Kiraan.
Langkah demi langkah satu. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Waqiah 6:7-7-6 dalam surah ke-56. Langkah 2. Kaitkan nombor surah 56 dengan jumlah 114 surah Al-Quran, kerana 114 wa 2 hampir 56. Langkah 3. Perhatikan struktur ayat 76 sebagai sebahagian daripada corak keseluruhan Al-Quran. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Langkah 1. Kenal pasti kedudukan surah ke-56 dalam Al-Quran. Langkah 2. Lakukan operasi pembahagian. 112 pada 257 menunjukkan kedekatan dengan 56. Langkah 3. Analisis ayat sebelumnya daripada struktur tematik dan numerikal Al-Quran. Logik. Mengapa ini penting? Langkah 1. Istilah mawaki 575 merujuk orbit bintang hanya disahkan oleh teleskop moden. Langkah 2. Corak numerikal, walaupun ringkas, mencerminkan ketelitian struktur Al-Quran. Langkah 3. Buku ini berhujah. Penerangan astronomi dan corak nombor ini menunjukkan sumber ilahi. Bab 4. Cap jari kiraan. Langkah demi langkah. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Qiyamatul Tutwi 5 Papa, yang merupakan ayat ke-55 dalam Al-Quran, berdasarkan kiraan ayat keseluruhan. Langkah 2. Kaitkan dengan surah berikutnya, Al-Insan, yang bertema penciptaan manusia. Langkah 3. Hubungkan dengan jumlah 111 surah, kerana 11:27 dan 25 menunjukkan corak tematik. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Langkah 1. Hitung jumlah ayat dari Al-Fatihah hingga 25:4 menghasilkan 5x5. Langkah 2. Analisis hubungan tematik dengan surah Al-Insan yang berkait dengan penciptaan. Langkah 3. Lakukan operasi pembahagian. 1:11:22 menunjukkan kedekatan dengan nombor surah 25. Logik. Mengapa ini penting? Langkah 1. Istilah Banan 4 merujuk keunikan cap jari, disahkan pada abad ke-19 melalui biometrik. Langkah 2. Nombor 55 dan hubungan dengan 114 surah memerlukan analisis numerikal canggih. Langkah 3. Buku ini berhujah. Ketepatan saintifik dan corak nombor ini hanya mungkin dari sumber ilahi. Bab 5. Keluasan dadaan. Langkah demi langkah. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-An'am 6:15. Langkah. Kaitkan nombor ayat 125 dengan 5 rukun Islam mencerminkan tema keimanan. Langkah 3. Hubungkan dengan jumlah 114 surah, kerana 114:5-22:8 menunjukkan corak tematik. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Langkah 1. Kenal pasti nombor ayat 125 dalam surah ke-6. Langkah 2. Analisis hubungan 125 dengan 5 rukun Islam melalui tema keimanan. Langkah 3. Lakukan operasi pembahagian. 111/5-22.8 menunjukkan kedekatan numerikal. Logik. Mengapa ini penting? Langkah 1. Penerangan sempit dada 60 selari dengan fisiologi altitud tinggi disahkan pada abad ke-20. Langkah 2. Corak nombor seperti hubungan dengan 5 rukun Islam mencerminkan ketelitian tematik. Langkah 3. Buku ini berhujah. Penerangan fisiologi dan corak nombor ini menunjukkan sumber ilahi. Bab 6. Penciptaan manusia. Langkah demi langkah. Langkah 1. Kenal pasti ayat utama, yaitu Al-Mu'minun 23:12-15, yang mengandungi 29 perkataan dalam teks Hafs. Langkah 2. Hitung kekerapan perkataan nutfah dalam Al-Quran, yaitu 12 kali. Langkah 3. Kaitkan nombor surah 3 dan jumlah nombor ayat 12+13+15 dengan 112 surah, kerana 12/38 hampir 39. Operasi. Bagaimana corak berfungsi? Langkah 1. Hitung perkataan dalam ayat 23:11 menghasilkan 29 nombor perdana. Langkah 2. Analisis kekerapan nutfah menggunakan Concordance Al-Quran, mengesahkan 12 kali. Langkah 3. Lakukan operasi. 12 plus 12 teman mengelilingi 9 dan 153 menunjukkan kedekatan numerikal. Logik. Mengapa ini penting? Langkah 1. Istilah nutfah dan mudah 23:12-12 selari dan peringkat embriologi disahkan pada abad ke-20. Langkah 2. Corak ke-9 dan 12 memerlukan analisis matematik canggih, mustahil pada abad ke-7. Langkah 3. Buku ini berhujah. Ketepulsaan Nifim Julil dan corak noding dari membuktikan sumber ilahi. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 1 hingga 6 dalam buku ini mendedahkan keajaiban Al-Quran melalui kiraan, operasi, dan logik yang menakjubkan. Langkah-langkah seperti pengiraan perkataan, kekerapan, dan hubungan dengan 114 surah menunjukkan ketelitian matematik, manakala penerangan saintifik yang mendahului zaman membuktikan sumber ilahi.
Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, Teroka bab 1 hingga 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerical dan logik ini? Bab manakah yang paling menarik minat Anda? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Penciptaan Alam Semesta dalam Sorotan Sains. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Bayangkan sebuah kitab suci yang diturunkan 1400 tahun lalu, mampu menceritakan fakta saintifik tentang penciptaan alam semesta yang hanya disahkan pada abad ke-20. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 1 bertajuk Penciptaan Alam Semesta, mendedahkan penerangan saintifik dan corak nombor yang memukau hati dan minda. Jom kita selami keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat dan logik yang terkandung dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab 1? Bab 1 dalam buku ini meneroka bagaimana Al-Quran menerangkan asal-usul alam semesta dengan ketepatan yang selari dengan sains modern, seperti teori Big Bang. Ia menyoroti istilah ratak dan fat berpecah, fase awal alam sebagai dukhan, asap, dan ramalan keruntuhan alam Big Crunch. Bab ini juga mendedahkan corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi Al-Quran, menjadikan buku ini sumber ilmu yang luar biasa. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran mendahului sains modern dengan penerangan yang tepat tentang penciptaan alam. Surah Al-Anbiya, 10, menyebut langit dan bumi bercampur sebelum dipisahkan, selari dengan teori Big Bang yang mengesahkan alam bermula dari titik padat. Istilah dukhan merujuk kepada plasma hidrogen panas, fakta yang hanya disahkan melalui teknologi modern. Ramalan melipat kembali langit, Sapupat, mencerminkan konsep Big Crunch yang dibincangkan dalam sains kontemporari. Penerangan ini, diturunkan pada zaman tanpa teleskop atau teknologi canggih, adalah hujah kuat bahwa Al-Quran adalah kitab ilahi. Ayat hadis, sumber ilahi, keajaiban ini. Ayat utama dalam bab 1 adalah dari surah Al-Anbiya. Bukankah orang-orang yang kafir itu memerhatikan bahwa langit dan bumi itu kedua-duanya dahulu bercampur? Lalu kami pisahkan fat keduanya, dan kami jadikan dari air segala yang hidup. Maka tidakkah mereka beriman? Ayat ini diikuti oleh 2:24. Pada hari kami gulungkan langit seperti menggulung lembaran kertas. Walaupun tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, ayat-ayat ini mencerminkan sabda Nabi Muhammad SAW yang menegaskan Al-Quran sebagai panduan ilahi. Ijaz, keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban, Al-Quran dalam bab 1 terletak pada ketepatan saintifiknya. Istilah ratak dan fat bukan sahaja merujuk kepada Big Bang, tetapi juga mencerminkan proses saintifik yang kompleks. Dukhan menggambarkan fase plasma yang hanya difahami melalui penemuan abad ke-20. Ramalan Big Crunch menunjukkan Al-Quran merangkumi ilmu masa depan, menjadikan buku ini bukti keajaiban ilahi yang tidak dapat ditandingi. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 1 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan. Perkataan pertama ayat 12:30. Awalam, bukankah, adalah perkataan ke-300 dari permulaan surah Al-Anbiya, selari dengan nombor ayat 30. Corak ini berkait dengan jumlah 112 surah Al-Quran, menunjukkan struktur matematik yang terperinci. Kiraan ini membuktikan ketelitian Al-Quran bukan kebetulan, tetapi reka bentuk ilahi. Operasi, bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran bukan sekadar angka rawa. Operasi matematik dalam bab 1 menunjukkan hubungan antara perkataan ke-300 dan nombor ayat 30, serta jumlah 114 surah. Ini melibatkan pengiraan perkataan dan huruf dalam ayat, yang membentuk corak yang konsisten dengan struktur keseluruhan Al-Quran, seperti dijelaskan dalam buku ini. Logik, mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada zaman Nabi Muhammad SAW mengetahui fakta saintifik seperti Big Bang atau plasma hidrogen tanpa teknologi modern. Corak nombor pula memerlukan pemahaman matematik yang canggih yang tidak wujud pada masa itu. Buku ini berhujah bahwa hanya sumber ilahi yang mampu menghasilkan penerangan dan corak sebegini, menjadikan Al-Quran bukti kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 1 dalam buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik dan matematik yang jauh mendahului zaman.
Dari penerangan Big Bang hingga corak nombor yang menakjubkan, Al-Quran menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang relevan hingga hari kiamat. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 1, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang tidak pernah pudar. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban sains dan nombor dalam Al-Quran? Adakah penerangan Big Bang dalam buku ini memukau Anda? Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Bahtera Nabi Nuh dalam Sorotan Sains. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Pernahkah Anda terfikir bagaimana Al-Quran diturunkan lebih 1400 tahun lalu, mampu menceritakan kisah Bahtera Nabi Nuh dengan butiran saintifik yang disahkan oleh arkeologi moden? Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 2 bertajuk Papan dan Paku mendedahkan penerangan tentang pembinaan bahtera dan lokasinya di Gunung Judi, Tisa Tensil Dap Toimil Zadam Glut. Jom, kita teroka keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat dan logik dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab 2? Bab 2 dalam buku ini menyelami kisah Bahtera Nabi Nuh, dengan fokus pada penerangan Al-Quran tentang pembinaannya menggunakan papan dan paku, dan lokasinya di Gunung Judi. Bab ini menonjolkan ketepatan Al-Quran dalam membezakan bahtera ini daripada sumber lain, disokong oleh penemuan arkeologi di Turki, dan corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran memberikan butiran unik tentang bahtera Nabi Nuh yang selari dengan sains dan sejarah. Istilah Al-Fulk, kapal, duo September, digunakan untuk bahtera, menunjukkan ia adalah kapal sebenar, bukan but peti, seperti dalam sumber lain. Ayat 11 bab 4 menyebut bahtera berlabuh di Gunung Judi, bukan Gunung Ararat, selari dengan penemuan fosil di Turki. Penerangan papan dan paku, 511, mencerminkan struktur kapal yang disahkan melalui arkeologi moden, fakta yang tidak diketahui pada abad ke-7. Hujah ini membuktikan Al-Quran mengandungi maklumat saintifik dan sejarah yang tepat, menunjukkan sumber ilahinya. Ayat hadis, sumber ilahi keajaiban ini, ayat utama dalam bab 2 termasuk surah Al-Qamar, dan kami angkut dia Nuh ke atas bahtera yang dibina dari papan dan paku. Serta surah Hud, dan dikatakan, wahai bumi, telanlah airmu dan wahai langit berhentilah. Maka air itu surut dan perkara itu selesai, dan bahtera itu berlabuh di atas Gunung Judi. Tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, tetapi ayat-ayat ini mencerminkan kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ijaz, keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban ijaz, Al-Quran dalam bab 2 terletak pada ketepatan penerangan tentang bahtera Nuh. Penggunaan Al-Fulk dan papan dan paku menunjukkan pengetahuan pembinaan kapal yang disahkan oleh fosil di Gunung Judi, kini destinasi pelancongan di Turki. Maklumat ini, diturunkan pada zaman tanpa teknologi arkeologi, adalah bukti keajaiban ilahi yang diterangkan dalam buku ini. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 2 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan. Perkataan Al-Fulk muncul pertama kali dalam ayat dengan bab 3 perkataan 12 mat, selari dengan kekerapan nama Nuh bab 3 kali dalam Al-Quran. Huruf-huruf Al-Fulk muncul 191 kali dalam 2 ayat berkaitan bahtera, dan 191 adalah nombor perdana ke bab 3. Istilah Al-Safinah, kapal, berkait dengan nombor 61 menambah dimensi numerikal. Kiraan ini membuktikan ketelitian matematik Al-Quran bukan kebetulan. Operasi, bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran melibatkan operasi pengiraan perkataan dan huruf. Dalam bab 2, hubungan antara bab 3 kekerapan nama Nuh dan 191 nombor perdana ke bab 3 menunjukkan struktur matematik yang kompleks. Buku ini menerangkan bagaimana pengiraan ini membentuk corak konsisten, seperti hubungan antara ayat dan jumlah perkataan, yang tidak mungkin wujud secara rawa. Logik, mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 mengetahui butiran saintifik dan arkeologi tentang bahtera Nuh, seperti lokasi Gunung Judi atau pembinaan dengan papan dan paku. Corak nombor seperti mapa 3 dan 191 memerlukan pemahaman matematik canggih yang tidak wujud pada masa itu. Buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan dan corak sebegini.
Kesimpulan dan seruan bertindak bab 2 dalam buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik dan matematik yang mendahului zaman. Penerangan tentang bahtera Nabi Nuh, disokong bukti fosil di Gunung Judi, dan corak nombor seperti Upapa 3 dan Straput 91, menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah dan kebenaran wahyunya. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 2, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban bahtera Nabi Nuh dalam Al-Quran? Teruja dengan bukti fosil dan nombor dalam buku ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Kedudukan Bintang dalam Sorotan Sains. Assalamualaikum. Pencinta buku dan ilmu, pernahkah Anda merenung keajaiban langit dan bagaimana Al-Quran diturunkan 1400 tahun lalu, mampu menceritakan tentang kedudukan bintang dengan ketepatan yang hanya disahkan oleh astronomi moden? Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 3 bertajuk, Kedudukan Bintang, mendedahkan penerangan saintifik dan corak nombor yang memukau hati dan minda. Jom kita teroka keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat dan logik dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab 3? Bab 3 dalam buku ini menyelami penerangan Al-Quran tentang kedudukan bintang-bintang, yang mencerminkan ketepatan mekanik angkasa lepas. Bab ini menonjolkan bagaimana Al-Quran mendahului penemuan astronomi moden, disokong oleh corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi, menjadikan buku ini sumber ilmu yang luar biasa untuk memahami keajaiban Al-Quran. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran memberikan penerangan tentang bintang yang selari dengan sains moden. Ayat 56-76 menyebut kedudukan bintang-bintang, wa nujumuha, merujuk kepada orbit dan posisi tepat bintang dalam angkasa lepas. Penerangan ini mendahului penemuan teleskop dan teknologi astronomi, yang hanya wujud berabad-abad kemudian. Ketepatan istilah menunjukkan pengetahuan ilahi yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia pada abad ke-7. Hujah ini membuktikan Al-Quran mengandungi ilmu saintifik yang hanya disahkan oleh teknologi moden, menegaskan sumber ilahinya. Ayat hadis, sumber ilahi keajaiban. Ini ayat utama dalam bab 3 adalah dari surah Al-Waqiah, 56-22 mamba. Maka aku bersumpah dengan kedudukan bintang-bintang, dan sesungguhnya itu adalah sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. Vad. Ayat ini menekankan pentingnya kedudukan bintang sebagai tanda kebesaran Allah. Tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, tetapi ayat ini mencerminkan kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, menegaskan Al-Quran sebagai panduan ilahi. Ijaz, keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban Al-Quran dalam bab 3 terletak pada ketepatan penerangan tentang kedudukan bintang. Istilah mawaki kedudukan merujuk kepada orbit dan trajektori bintang yang hanya difahami melalui astronomi moden dengan bantuan teleskop dan satelit. Penerangan ini, diturunkan pada zaman tanpa alat saintifik, adalah bukti keajaiban ilahi yang diterangkan dalam buku ini, menjadikan Al-Quran sumber ilmu yang luar biasa. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 3 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan, walaupun kurang terperinci berbanding bab lain. Ayat 56-76 terletak dalam surah ke-56, dan nombor ini mungkin berkait dengan struktur Al-Quran, seperti jumlah 114 surah, walaupun bab ini tidak menyebut kiraan spesifik. Ketelitian ayat ini dalam konteks keseluruhan Al-Quran menunjukkan corak numerikal yang konsisten, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Kiraan ini, walaupun ringkas, membuktikan ketelitian matematik Al-Quran. Operasi, bagaimana corak ini berfungsi? Walaupun bab 3 tidak menekankan operasi nombor secara terperinci, buku ini menerangkan bahwa kedudukan ayat-ayat dalam Al-Quran membentuk struktur matematik yang konsisten. Operasi pengiraan melibatkan hubungan antara nombor surah 56 dan ayat 77 dengan struktur keseluruhan Al-Quran, seperti jumlah 114 surah menunjukkan reka bentuk ilahi yang tidak mungkin rawa. Logik, mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 mengetahui tentang orbit dan kedudukan bintang tanpa alat astronomi seperti teleskop.
Istilah mawaki mencerminkan pengetahuan saintifik yang hanya disahkan pada zaman moden. Buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan sebegini, menjadikan Al-Quran bukti kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 3 dalam buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik tentang kedudukan bintang yang mendahului zaman. Penerangan tentang orbit bintang diturunkan tanpa bantuan teknologi, dan corak nombor yang konsisten menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 3, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia, dari langit penuh bintang hingga ke hati setiap pembaca. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban kedudukan bintang dalam Al-Quran? Teruja dengan penerangan saintifik dalam buku ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, doyan itsienkot van meteteng. Buku Keajaiban Al-Quran, cap jari dalam sorotan sains. Assalamualaikum pencinta buku dan ilmu. Pernahkah Anda terfikir bagaimana Al-Quran, diturunkan lebih 3,000 tahun lalu, mampu mendedahkan fakta saintifik tentang cap jari yang hanya ditemui pada abad ke-19? Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 4 bertajuk Cap Jari Al-Quran, mendedahkan penerangan tentang keunikan cap jari, disokong oleh penemuan sains moden dan corak nombor yang memukau. Jom kita teroka keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat dan logik dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab pultah? Bab par dalam buku ini menyelami penerangan Al-Quran tentang cap jari melalui istilah banan dalam surah Al-Qiyamah. Bab ini menonjolkan bagaimana Al-Quran mendahului penemuan saintifik tentang keunikan cap jari, disokong oleh corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi, menjadikan buku ini sumber ilmu yang luar biasa untuk memahami keajaiban Al-Quran. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran memberikan penerangan tentang cap jari yang selari dengan sains moden. Ayat 25 patah menyebut banan, hujung jari, merujuk kepada keunikan cap jari yang digunakan dalam biometrik hari ini. Penemuan saintifik tentang cap jari hanya berlaku pada abad ke-14, tetapi Al-Quran telah menyebutnya berabad-abad sebelumnya. Ketepatan istilah ini menunjukkan pengetahuan ilahi yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia pada abad ke-7. Hujah ini membuktikan Al-Quran mengandungi ilmu saintifik yang hanya disahkan oleh teknologi moden, menegaskan sumber ilahinya. Ayat hadis, sumber ilahi keajaiban. Ini ayat utama dalam bab 4, adalah dari surah Al-Qiyamah, Mat. Bahkan, kami mampu menyusun semula hujung jarinya, banan. Ayat ini menegaskan keupayaan Allah untuk mencipta semula manusia hingga kebutiran cap jari. Tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, tetapi ayat ini mencerminkan kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, menegaskan Al-Quran sebagai panduan ilahi. Ijaz keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban ijaz Al-Quran dalam bab 4 terletak pada ketepatan penerangan tentang cap jari. Istilah banan merujuk kepada keunikan cap jari, fakta yang hanya disahkan pada abad ke-19 melalui kajian biometrik. Penerangan ini, diturunkan pada zaman tanpa mikroskop atau teknologi forensik, adalah bukti keajaiban ilahi yang diterangkan dalam buku ini, menjadikan Al-Quran sumber ilmu yang luar biasa. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 4 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan. Ayat 75 adalah ayat ke-555 dalam Al-Quran, menunjukkan kedudukan numerikal yang unik. Ayat ini diikuti oleh surah Al-Insan, yang berkait dengan tema penciptaan manusia, termasuk cap jari. Struktur nombor ini selari dengan jumlah 114 surah Al-Quran, menambah dimensi ketelitian matematik. Kiraan ini membuktikan ketelitian matematik Al-Quran bukan kebetulan. Operasi, bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran melibatkan operasi pengiraan ayat dan surah. Dalam bab 4, kedudukan ayat ke-555 dalam Al-Quran, dan hubungannya dengan surah Al-Insan menunjukkan struktur matematik yang kompleks. Buku ini menerangkan bagaimana pengiraan ini membentuk corak konsisten, seperti hubungan antara ayat dan tema penciptaan, yang tidak mungkin rawa. Logik. Mengapa ini masuk akal?
Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 mengetahui keunikan cap jari tanpa alat saintifik seperti mikroskop. Istilah banan dan corak nombor seperti ayat ke-55555 mencerminkan pengetahuan ilahi yang canggih. Buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan dan corak sebegini, menjadikan Al-Quran bukti kebenaran yang tidak dapat disangkal. Kesimpulan dan seruan bertindak, bab 4 dalam buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik tentang cap jari yang mendahului zaman. Penerangan tentang banan dan corak nombor seperti ayat ke-555 menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah dan kebenaran wahyunya. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 4, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia, dari jari unik kita hingga ke rahsia ciptaan Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban cap jari dalam Al-Quran, teruja dengan penerangan saintifik dan nombor dalam buku ini? Tinggalkan komen di bawah. Kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Keluasan Dada dalam Sorotan Sains. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Bayangkan sebuah kitab suci yang diturunkan 1400 tahun lalu, mampu menceritakan fakta saintifik tentang kesukaran bernafas di altitud tinggi, fakta yang hanya disahkan pada abad ke-20. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 5 bertajuk Keluasan Dada mendedahkan penerangan tentang fisiologi pernafasan, disokong oleh penemuan sains moden dan corak nombor yang memukau. Jom, kita selami keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat, dan logik dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab 5? Bab 5 dalam buku ini menyelami penerangan Al-Quran tentang kesukaran bernafas di altitud tinggi melalui ayat dalam surah Al-An'am 6:25. Bab ini menonjolkan ketepatan Al-Quran dalam menerangkan kesan tekanan udara rendah pada tubuh manusia, disokong oleh penemuan fisiologi moden dan corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi, menjadikan buku ini sumber ilmu yang luar biasa. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran memberikan butiran saintifik tentang pernafasan yang selari dengan penemuan moden. Ayat 6:25 menggunakan istilah sempit dada dan mendaki ke langit untuk menggambarkan kesukaran bernafas akibat tekanan udara rendah di altitud tinggi. Fakta ini hanya disahkan pada abad ke-20 melalui kajian fisiologi tentang kesan altitud pada paru-paru. Ketepatan penerangan ini menunjukkan pengetahuan ilahi yang tidak mungkin dimiliki oleh manusia pada abad ke-7. Hujah ini membuktikan Al-Quran mengandungi ilmu saintifik yang jauh mendahului zaman, menegaskan sumber ilahinya. Ayat hadis, sumber ilahi keajaiban ini. Ayat utama dalam bab 5 adalah dari surah Al-An'am 6:5. Maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi petunjuk kepadanya, nescaya dia melapangkan dadanya untuk menerima Islam, dan sesiapa yang dia kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya dia menjadikan dadanya sempit dan susah, seolah-olah dia sedang mendaki ke langit. Ayat ini menggambarkan kesukaran fisiologi secara tepat. Tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, tetapi ayat ini mencerminkan kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ijaz, keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban, ijaz Al-Quran dalam bab 5 terletak pada ketepatan penerangan tentang kesukaran bernafas di altitud tinggi. Istilah mendaki ke langit dan sempit dada mencerminkan kesan saintifik tekanan udara rendah pada paru-paru. Fakta yang hanya difahami melalui kajian fisiologi moden. Penerangan ini, diturunkan pada zaman tanpa alat ukur tekanan udara, adalah bukti keajaiban ilahi yang diterangkan dalam buku ini. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 5 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan. Nombor ayat 6:25 berkait dengan 5 rukun Islam, mencerminkan tema keimanan yang terkandung dalam ayat ini. Struktur ayat ini dalam Al-Quran menunjukkan hubungan numerikal dengan jumlah 112 surah, menambah dimensi ketelitian matematik. Kiraan ini membuktikan ketelitian matematik Al-Quran bukan kebetulan. Operasi. Bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran melibatkan operasi pengiraan ayat dan tema.
Dalam bab 5, hubungan nombor 125 dengan 5 rukun Islam menunjukkan struktur matematik yang kompleks. Buku ini menerangkan bagaimana pengiraan ini membentuk corak konsisten, seperti hubungan antara ayat dan tema keimanan, yang tidak mungkin wujud secara rawak. Logik, mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 mengetahui kesan fisiologi tekanan udara rendah tanpa teknologi seperti alat ukur tekanan udara. Istilah mendaki ke langit dan corak nombor seperti hubungan dengan 5 rukun Islam mencerminkan pengetahuan ilahi yang canggih. Buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan dan corak sebegini. Kesimpulan dan seruan, bertindak. Bab 5 dalam buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik tentang fisiologi pernafasan yang mendahului zaman, penerangan tentang kesukaran bernafas di altitude tinggi, dan corak nombor yang berkait dengan 5 rukun Islam, menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 5, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia, dari setiap nafas kita hingga rahsia ciptaan Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban fisiologi dalam Al-Quran? Teruja dengan penerangan saintifik dan nombor dalam buku ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Penciptaan Manusia dalam Sorotan Sains. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Bayangkan sebuah kitab suci yang diturunkan 1400 tahun lalu, mampu menceritakan fakta saintifik tentang proses embriologi manusia dengan ketepatan yang hanya disahkan pada abad ke-20. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 6 bertajuk Penciptaan Manusia, mendedahkan penerangan tentang perkembangan embrio, disokong oleh penemuan sains moden dan corak nombor yang memukau. Jom, kita selami keajaiban ini melalui huraian, hujah, ayat, dan logik dalam buku ini. Huraian, apa yang dibincangkan dalam bab 6? Bab 6 dalam buku ini menyelami penerangan Al-Quran tentang penciptaan manusia melalui peringkat embriologi, seperti yang digambarkan dalam surah Al-Muminun, 23:11. Bab ini menonjolkan ketepatan Al-Quran dalam menerangkan fase perkembangan embrio, disokong oleh penemuan embriologi moden dan corak nombor yang menunjukkan ketelitian ilahi, menjadikan buku ini sumber ilmu yang luar biasa. Hujah, mengapa ini bukti keajaiban Al-Quran? Al-Quran memberikan butiran saintifik tentang embriologi yang selari dengan penemuan moden. Ayat 2:16 menerangkan fasa penciptaan manusia dari tanah liat, nutfah, setitis air mani, alaqah, segumpal darah, hingga mudghah, segumpal daging, mencerminkan peringkat embriologi yang disahkan oleh sains. Penemuan tentang perkembangan embrio hanya disahkan pada abad ke-20 melalui mikroskop dan teknologi perubatan. Ketepatan istilah seperti alaqah dan mudghah menunjukkan pengetahuan ilahi yang tidak mungkin dimiliki pada abad ke-7. Hujah ini membuktikan Al-Quran mengandungi ilmu saintifik yang jauh mendahului zaman, menegaskan sumber ilahinya. Ayat hadis, sumber ilahi keajaiban ini. Ayat utama dalam bab 6 adalah dari surah Al-Muminun, 12. Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah liat. Kemudian kami jadikan saripati itu setitis air mani yang diletakkan dalam tempat yang kukuh. Kemudian kami jadikan air mani itu segumpal darah. Lalu kami jadikan segumpal darah itu segumpal daging. Kemudian kami jadikan daging itu tulang. Lalu kami balut tulang itu dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang lain. Ayat ini menggambarkan peringkat embriologi secara tepat. Tiada hadis khusus disebut dalam bab ini, tetapi ayat ini mencerminkan kebenaran wahyu yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Ijaz, keajaiban saintifik Al-Quran. Keajaiban, Al-Quran dalam bab 6 terletak pada ketepatan penerangan tentang perkembangan embrio. Istilah seperti nutfah, alaqah, dan mudghah mencerminkan fase embriologi yang hanya difahami melalui mikroskop moden. Penerangan ini diturunkan pada zaman tanpa teknologi perubatan adalah bukti keajaiban ilahi yang diterangkan dalam buku ini, menjadikan Al-Quran sumber ilmu yang luar biasa. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 6 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan. Ayat 23-12 terletak dalam surah ke-23,
dan jumlah perkataan dalam ayat ini, kira-kira 29 perkataan, berkait dengan nombor perdana, mencerminkan ketelitian matematik. Struktur ayat ini selari dengan jumlah 114 menambah dimensi numerikal. Kiraan ini membuktikan ketelitian matematik Al-Quran, bukan kebetulan. Operasi, bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran melibatkan operasi pengiraan ayat, perkataan, dan surah. Dalam bab 6, hubungan antara nombor surah Qudiyah dan jumlah perkataan dalam ayat 2-12-11 menunjukkan struktur matematik yang kompleks. Buku ini menerangkan bagaimana pengiraan ini membentuk corak konsisten, seperti hubungan antara ayat dan tema penciptaan, yang tidak mungkin rawa. Logik, mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 mengetahui peringkat embriologi tanpa mikroskop atau teknologi perubatan. Istilah seperti alaqah dan mudha, serta corak nombor seperti 29 perkataan mencerminkan pengetahuan ilahi yang canggih. Buku ini berhujah bahawa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan dan corak sebegini. Kesimpulan dan seruan bertindak bab 6 dalam buku ini membuktikan, Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu saintifik tentang embriologi yang mendahului zaman, penerangan tentang peringkat penciptaan manusia, dan corak nombor yang konsisten menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah. Buku ini bukan sahaja mengukuhkan keimanan, tetapi juga mengajak kita melihat Al-Quran sebagai sumber ilmu yang kekal relevan. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia, dari rahsia penciptaan kita hingga kebesaran Allah. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban embriologi dalam Al-Quran? Teruja dengan penerangan saintifik dan nombor dalam buku ini. Tinggalkan komen di bawah, kongsikan cerita Anda, dan ajak rakan-rakan untuk turut membaca. Buku Keajaiban Al-Quran, Penciptaan Manusia, Kiraan, Operasi, dan Logik. Assalamualaikum, pencinta buku dan ilmu. Dalam sebuah buku yang mengupas keajaiban Al-Quran, bab 6 bertajuk Penciptaan Manusia mendedahkan keajaiban numerikal dan logik dalam penerangan Al-Quran tentang embriologi. Berikut adalah fokus pada bahagian kiraan, operasi dan logik yang menunjukkan ketepatan matematik dan kebenaran ilahi Al-Quran, selari dengan sains moden. Jom kita teroka bagaimana dan mengapa keajaiban ini begitu memukau. Kiraan, corak nombor dalam Al-Quran. Bab 6 buku ini menyerlahkan corak nombor yang menakjubkan dalam penerangan Al-Quran tentang penciptaan manusia. Ayat 23-14 dalam surah Al-Mu'minun mengandungi kira-kira 29 perkataan berdasarkan teks Arab, dan 29 adalah nombor perdana, mencerminkan ketelitian matematik yang unik. Surah ke-23 Al-Mu'minun dan nombor ayat 12-14, jumlah 12 plus 13 plus 15, sikap 39, menunjukkan hubungan numerikal dengan jumlah 112 surah Al-Quran. Kerana 112 adalah kelipatan 3 dan 3 lam, 111 with 3 38, hampir kepada 39, menambah dimensi ketelitian. Perkataan nutfah, setitis air mani, muncul 12 kali dalam Al-Quran, dan 12 adalah nombor yang berkait dengan permulaan proses penciptaan dalam ayat ini. Kiraan ini membuktikan ketelitian matematik Al-Quran bukan kebetulan, tetapi reka bentuk ilahi yang luar biasa. Operasi. Bagaimana corak ini berfungsi? Corak nombor dalam Al-Quran melibatkan operasi pengiraan yang kompleks, seperti yang diterangkan dalam buku ini. Pengiraan perkataan, jumlah 29 perkataan dalam ayat 23-11 dihitung dengan teliti berdasarkan teks Arab standard. Nombor perdana ini menunjukkan struktur yang tidak rawa. Hubungan surah dan ayat. Nombor surah dan jumlah nombor ayat 39 membentuk corak yang berkait dengan jumlah star pada belat surah Al-Quran, mencerminkan operasi matematik seperti pembahagian, 111-3 az-Gilbul-Zatlam, dan hubungan tematik dengan penciptaan. Kekerapan perkataan. Perkataan nutfah yang muncul 12 kali dihitung melalui analisis keseluruhan Al-Quran, menunjukkan konsistensi numerikal yang berkait dengan tema permulaan kehidupan. Operasi ini menunjukkan bagaimana Al-Quran membentuk struktur matematik yang konsisten, yang tidak mungkin wujud tanpa reka bentuk ilahi. Logik. Mengapa ini masuk akal? Logik di sebalik keajaiban ini adalah ketidakmungkinan manusia pada abad ke-7 menghasilkan penerangan embriologi dan corak nombor yang begitu tepat. Ketepatan saintifik.
Istilah seperti nutfah, alaqah, dan mudghah dalam ayat 23-11 mencerminkan peringkat embriologi yang hanya disahkan pada abad ke-20 melalui mikroskop, mustahil diketahui tanpa teknologi moden. Kompleksiti nombor, corak seperti 29 perkataan, nombor perdana, hubungan surah ke-2.3 dengan 11 surah, dan kekerapan 12 kali nutfah memerlukan pemahaman matematik canggih yang tidak wujud pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sumber ilahi, buku ini berhujah bahwa hanya sumber ilahi dapat menghasilkan penerangan saintifik dan corak nombor sebegini, menjadikan Al-Quran bukti kebenaran yang tidak dapat disangkal. Logik ini menegaskan bahwa Al-Quran adalah kitab ilahi yang merangkumi ilmu dan ketelitian yang melampaui kemampuan manusia pada masa itu. Kesimpulan dan seruan bertindak bahagian kiraan, operasi, dan logik dalam bab 6 buku ini membuktikan Al-Quran adalah kitab ilahi dengan corak nombor dan logik yang menakjubkan. Dari pengiraan 29 perkataan hingga hubungan dengan 5 rukun Islam, Al-Quran menyeru kita untuk merenung kebesaran ciptaan Allah melalui embriologi. Jangan lepaskan peluang untuk mendalami keajaiban ini. Dapatkan salinan buku ini, baca bab 6, dan kongsikan pengalaman Anda dengan rakan-rakan. Mari bersama menghayati keajaiban Al-Quran yang terus memukau dunia. Komen dan kongsi sekarang. Apa pendapat Anda tentang keajaiban numerikal dan logik embriologi dalam Al-Quran? Teruja dengan kiraan dan operasi dalam buku ini. Ting sa face hanga sa chirtanje, ita joat 9 thoughts solar nambolche.